Yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Mazin Mohtar, Timbalan Naib Chancellor Ahli Ehwal Pendidikan dan Inovasi Universiti Kebangsaan Malaysia. Yang berbahagia Profesor Datin Nur Aziah Muhammad Awal, Timbalan Naib Chancellor Ahli Ehwal Pelajar dan Alumni Universiti Kebangsaan Malaysia. Pegawai Pengurusan Utama Universiti, Dekan-Dekan Fakulti, Wakil Dekan, Pengetua-Pengetua Kolej Kediaman, Pegawai-Pegawai Kanan Universiti, para pemudah cara Minggu Mesra Mahasiswa 2014-2015 dan seterusnya mahasiswa-mahasiswi baru pengambilan kedua sesi 2014-2015. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terlebih dahulu, marilah kita merafakkan rasa syukur kehadrat Ilahi kerana dengan limpah berkat dan keizinan daripadanya, dapatlah kita bersama-sama pada pagi ini dalam majlis ikrar mahasiswa baru pengambilan kedua sesi 2014-2015 Universiti Kebangsaan Malaysia. Bagi memperoleh keberkatan majlis pada pagi ini, majlis menjemput Ustaz Muhammad Hafiz Osman untuk menyempurnakan bacaan doa. Majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma innaka khallaqul azim, innaka sami'un alim, innaka ghafurur rahim, innaka rabbul arsyil azim, innakal barrul jawadul karim. Allahumma ya karimu ya rahim. Tuhan yang maha pemurah lagi maha penyayang, kami menzahirkan kesyukuran kami kepadamu ya Allah, kerana dengan izinmu kami dapat berhimpun pada hari ini dalam majlis ikrar mahasiswa-mahasiswi baru pengambilan kedua sesi akademik 2014-2015. Kami memohon kepadamu ya Allah, limpahkanlah taufik, inayah, hidayah, petunjuk dan inayahmu kepada kami khususnya. Mudah-mudahan perhimpunan kami ini menjadi suatu perhimpunan yang engkau redai dan engkau rahmati. Ya Allah, ya Tuhan kami, timpahikanlah rahmat dan ihsan kepada kami dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan tugas dan kewajipan. Kurniakanlah kepada kami nikmat kesejahteraan dan keselamatan, kesihatan dan kesempurnaan, agar dapat kami berusaha menuju ke arah pembangunan dan kemakmuran. Hindarkanlah kami daripada sesuatu yang boleh menjejaskan kesejahteraan dan perpaduan kami. Kami juga memohon perlindungan darimu dari segala perkara yang boleh mencacatkan majlis kami dan dari segala perkara yang melalaikan kami dari berbuat ketaatan kepadamu. Hanya padamu kami menyerah segala urusan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga dengan bacaan doa itu tadi majlis kita akan lebih diberkati insya-Allah. Seterusnya, majlis diteruskan lagi dengan menjemput yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Mazin Mohtar, Timbalan Naib Chancellor Ahli Ehwal Pendidikan dan Inovasi Universiti Kebangsaan Malaysia untuk menyampaikan ucapan. Majlis dengan ini mempersilakan. Terima kasih pengacara majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berbahagia Prof Datin Nur Aziah Muhammad Awal, Timbalan Naib Chancellor Ahli Ehwal Pelajar dan Alumni, Pegawai Pengurusan Utama UKM, para dekan dan pengarah, pengetua-pengetua Kolej Kediaman, pegawai-pegawai kanan Universiti, Urustia Minggu Mesra Mahasiswa serta para pelajar baru yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, pada pagi ini saya bagi pihak Naib Chancellor dan Universiti Kebangsaan Malaysia mengucapkan syabas dan tahniah dan selamat datang ke UKM kepada saudara-saudari sekalian. Selamat datang ke sebuah universiti yang istimewa yang terkehadapan di Malaysia ini. Sebagai permulaan, eloklah saya memperkenalkan barisan pengurusan utama Universiti Kebangsaan Malaysia yang dapat bersama kita pada pagi ini.
Yang pertamanya, izinkan saya memperkenalkan sekali lagi Yang Berbahagia Prof. Datin Nur Aziah Muhammad Awal, Timbalan Ab Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni. Beliau juga mempunyai kepakaran dalam bidang undang-undang keluarga. Puan Azmahan Musa, pendaftar UKM, yang kini juga bergelar pengarah eksekutif pentadbiran. Seterusnya, Profesor Dr. Rohimi Syafi'i, penasihat undang-undang UKM. Kehadiran dekan, pengetua dan para pegawai juga amat kita alu-alukan pada pagi ini. Profesor Dr. Jaafar Muhammad Zin, Timbalan Dekan Fakulti Perubatan dan juga mewakili pengarah Pusat Perubatan UKM. Fakulti ini fakulti perubatan yang terbaik di Malaysia. Ini bukan kita syok sendiri, tapi dilafazkan oleh Ketua Pengarah Pengajian Tinggi Malaysia, Prof. Dato' Asma lafazkan ini. Profesor Dr. Sahrim Ahmad, Dekan Fakulti Sains dan Teknologi, juga Fakulti Sains dan Teknologi nombor 1 di Malaysia. Syabas dan tahniah. Profesor Dr. Zamratul Maisarah Mukari, Dekan Fakulti Sains Kesihatan. Banyak program-program yang diperkenalkan di fakulti ini merupakan yang terkehadapan di Malaysia. Banyak makmal-makmal di fakulti ini yang dikagumi oleh bukan saja di persada ASEAN dan Asia Tenggara, tapi di dunia juga. Syabas dan tahniah. Seterusnya, Profesor Madya Dr. Amir Hussein Muhammad Noor, Timbalan Dekan Fakulti Pengajian Islam. Fakulti ini memang nombor 1 di Malaysia. Ramai tokoh-tokoh Ma'al Hijrah, mufti-mufti negeri-negeri di Malaysia datangnya dari fakulti ini. So mungkin kita sedang melihat kepada mufti masa depan. InsyaAllah. Profesor Dr. Rohaida Nordin, Wakil Dekan Fakulti Undang-Undang, dan beliau merupakan juga Ketua Hal Ehwal Jaringan dan Industri Masyarakat Fakulti Undang-Undang. Kepakaran beliau undang-undang antarabangsa. Fakulti Undang-Undang juga merupakan fakulti yang terbaik di Malaysia. Tahniah saudara-saudari pelajar baru pada pagi ini, saudara-saudara sangat bertuah. Profesor Madya Dr. Hamidah Yaman, Fakulti Pendidikan, merupakan timbalan dekan tapi dah hilang ni sekejap ni. Tapi Fakulti Pendidikan juga merupakan fakulti pendidikan yang terbaik di Malaysia. Dr. Muhammad Rosmadi Mohtar, Wakil Dekan Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat. Beliau merupakan ketua program di fakulti tersebut dan fakulti ini juga telah melahirkan ramai tokoh-tokoh ICT di Malaysia yang kini menyumbang bukan saja di peringkat kerajaan tetapi ramai yang menjadi tokoh industri ICT di luar sana. Profesor Madya Dr. Rosli Rajikan, Pengetua Kolej Rahim Kajai dan juga merupakan pengarah bahagian Hal Ehwal Pelajar. Title tu nanti boleh berbincang dengan beliau. Tapi beliau memakai jubah yang sedikit berlainan. Kita tanya daripada universiti mana? Universiti Glasgow. Kepakaran beliau amat kita kagumi dan kini beliau mengetuai Kolej Rahim Kajai. Kolej, kalau kita kenali sebagai kolej atlet-atlet, ada niche-nya yang istimewa. Encik Nik Muhammad Noor Faizul Muhammad Saad, Jejaka Handsome, ini merupakan timbalan pengetua Kolej Ibu Zain, Kolej Antarabangsa. Kolej yang pertama memenangi anugerah kolej paling lestari di seluruh Malaysia. Saudara Nik Faizul ni juga merupakan fasilitator terbaik dalam program UNESCO Pemuda Prihatin Air Malaysia. Banyak lagi kehebatan Nik Faizul. Kepada yang tinggal di Kolej Ibu Zain, bertuahlah dapat timbalan pengetua yang sangat berkaliber. Profesor Madya Dr. Jasri Jamal,
Pengetua Kolej Dato' On. Nama Dato' On tu hebat sekali, kolej ini juga hebat. Berbincanglah dengan pengetua ni nanti, kehebatan pengetua tu sendiri dan kolejnya. Profesor Madya Dr. Ahmad Sunawari Long. Kolej Pendeta Zakbar, namanya pun hebat dan kolej ini pun hebat. Dan sewaktu sesi bersama Laureate in Residence Sir Richard Robert, memang warga Kolej Pendeta Zakbar telah menunjukkan keterampilan yang luar biasa. Syabas dan tahniah pada pengetua Dr. Ahmad Sunawari dan warga di Kolej Pendeta Zakbar. Dr. Ruslin Amir, pengetua Kolej Ibrahim Yaakob, merupakan antara penyelidik terkehadapan di Fakulti Pendidikan, fakulti yang paling bagus dalam aspek pendidikan di Malaysia. Dan saudara Ruslin ni, Dr. Ruslin ni juga terkenal sebagai pemain golf top 3 di UKM. Pada kalangan 400 yang masuk hari ini, saya rasa ada 4-5 orang yang ingin jadi pemain golf yang hebat, di samping menjadi saintis ataupun ahli akademik yang hebat. Cara-cara nak main yang betul, dan antara pukul bola paling jauh, inilah dia, Dr. Ruslin Amir. Encik Nick Hairi Omar, pengetua Kolej Ungku Omar. Nama kolej pun hebat dan kolej ini memang hebat. Dia antara kolej yang bernasib baik ada gelanggang squash yang kita harapkan boleh hasilkan Nicole David dan Ong Beng Hee dan sebagainya masa depan. Profesor Madya Dr. Kadri Muhammad Desa, pengetua Kolej Burhanuddin Hilmi, kolej yang namanya sangat harum dan kepakaran beliau antara lain saya kenal sebagai seorang ahli geologi, antara pencetus idea kepada geotourism, pelancongan geo di Malaysia. Saudara-saudari, nasib baik, para pengetua dan timbalan pengetua memang hebat-hebat. Bukan saja menjadi seolah-olah macam abang dan kakak dan ayah dan ibu pada saudara-saudari, tapi kepakaran ilmu je itu patut kita timba. Dr. Muhammad Syam Osman, wakil pengetua Kolej Tun Said Nasir di Kuala Lumpur sana, di Titiwangsa, setting yang sangat indah. Beliau memakai jubah yang sangat menarik. Diri sekejaplah Dr. Mak Syam. Jubah see-through, Universiti Chulalongkorn. Kepakaran beliau memang dalam aspek sains kesihatan. Beliau juga antara pencetus kepada penubuhan Malaysian Society of Toxicology dan banyak lagi pencapaian beliau bersama Kolej Tun Said Nasir. Berkecimpung dan berkenalanlah dengan Dr. Muhammad Syam Osman. Seterusnya Encik Abdul Aziz Abu Bakar. Tak dapat. Oh, ya. Encik Aziz, belakang sana. Timbalan pengarah hal ehwal pelajar dan alumni. Kalau yang datang daripada MCKK, itu produk Malay College Kuala Kangsar. Puan Kiftiah Abdul Razak, timbalan pengarah Pusat Pengurusan Akademik, mungkin tak dapat bersama kita pada pagi ini. Izinkan saya meneruskan sedikit amanat daripada Naib Chancellor kita yang kini berada di Amerika Syarikat bersama rombongan Perdana Menteri. 2-3 hari lepas, kita semua mungkin terbaca di akhbar bahawa UKM bersama negara memainkan peranan dalam menyemarakkan pada kalangan anak-anak muda untuk mempertingkatkan kerjaya atau kerjaya dalam bidang STEM, Science, Technology, Engineering dan Mathematics. Di samping menggalakkan juga pengambilan dan menerima kerjaya dalam bidang sains sosial dan kemanusiaan. Negara kita bergerak ke arah nak menjadi negara maju dalam masa 6 tahun ini, memerlukan penlibatan semua pihak. Saudara-saudari, bila diterima masuk ke Universiti Kebangsaan Malaysia, universiti yang sangat hebat ini, Universiti Kebangsaan, pendaulat amanah negara, Guardians of the Nation, saudara-saudari juga kita terima dan alu-alukan untuk bersama dengan kita mencari jawapan-jawapan baru, penyelesaian baru kepada pelbagai masalah yang sedang menghadapi bangsa dan negara kita. Malaysia juga dalam kedudukan yang sangat strategik, 2015 akan menjadi peneraju kepada ASEAN Economic Community. Saudara-saudari inilah dalam masa 3, 4, 5 tahun akan datang, bergantung pada jenis program yang diikuti,
bakal menjadi peneraju, bakal menjadi pemimpin untuk memimpin bukan saja masyarakat yang khusus di Malaysia ini, namun berpeluang menjadi pemimpin kepada warga di rantau ASEAN, Asia Tenggara berjumlah sekitar 550 juta. Kita di Universiti Kebangsaan ini menawarkan program yang seimbang, bukan saja memberi penekanan kepada akademik, tetapi kepada pembangunan insaniah menyeluruh. 400 yang kita alu-alukan pada pagi ini sangatlah bernasib baik. Dan saya kira saudara-saudara di sini bukan bergantung kepada nasib semata-mata, namun kebijaksanaan dan kepakaran yang ada pada setiap insan 400 pada pagi ini memang kita sedang nanti-nantikan. Kita ingin berkongsi bahawa Universiti Kebangsaan Malaysia pada hari ini adalah sebuah universiti antara yang terkehadapan di Malaysia dalam lingkungan 300 terbaik di dunia. 3% terbaik di dunia. Universiti yang hebat, yang dibangunkan dan diwujudkan merupakan suatu manifestasi kepada hasrat rakyat Malaysia 44 tahun yang lampau. Sejarah yang sangat kita kagumi ini ingin kita teruskan bersama saudara-saudari. Saudara-saudari hari ini juga berada di sebuah universiti kebangsaan yang memberi penyelidikan dan inovasi tempat yang sama dengan pembelajaran dan pengajaran dan untuk menawarkan hikmat kepada masyarakat dan pelbagai pihak di luar sana secara seimbang. Kita harap saudara-saudari yang 400 ni, kalau mengikut lafaz Naib Chancellor di majlis khusus sewaktu mengalu-ngalukan kehadiran abang-abang dan kakak atau rakan-rakan 3,400 yang datang lebih awal, pada waktu itu kita lontarkan cabaran The Red Umbrella, payung berwarna merah, sama merah dengan tie yang kita pakai, tali leher yang kita pakai ini. Ini membawa suatu amanat yang tinggi daripada bangsa dan negara untuk kita cuba cari suatu kelainan. Universiti di mana staf akademiknya bersama para pelajarnya, saudara-saudari terangkum mencari pelbagai penyelesaian kepada pelbagai isu dan masalah di pelbagai peringkat. Pembelajaran dan pengajaran dengan cara baru yang terkini juga sedang dilaksanakan di pelbagai fakulti. Saya juga ingin melontarkan satu cabaran kepada saudara-saudari hari ini yang 400 ni, bersama rakan-rakan yang datang sedikit awal 2-3 minggu yang lepas, supaya menggunakan peluang yang ada secara proaktif juga. Ya, sudah tentu para profesor, para doktor, para pengetua akan membimbing dan memberikan peluang dan menjemput saudara-saudari. Namun dalam perjalanan baru saudara-saudari di universiti ini, gunakan peluang secara proaktif. Gunakan peluang untuk membangunkan diri secara seimbang dari segi akademiknya dan juga pembangunan insaniah yang seimbang juga. Maksudnya, jangan kita bila berada di sesebuah college, kediaman atau di sesebuah fakulti, kita tak boleh berinteraksi dengan disiplin lain dan college lain dan pihak yang lain-lain. Gunakan kepelbagaian yang ada di sekeliling kita, kepakaran yang ada di sekeliling kita untuk memberi sumbangan kepada masyarakat sewaktu kita sebagai pelajar dan sudah tentunya sewaktu saudara-saudari mempunyai kerjaya atau kerjaya kelak. Di Universiti Kebangsaan Malaysia, banyak peluang kita wujudkan. Kenalilah fakulti masing-masing, kenalilah college masing-masing, tetapi jangan abaikan untuk mengenali fakulti yang lain, institut yang lain, college yang lain. Kekuatan pembelajaran dan pengajaran, penyelidikan dan inovasi secara seimbang itu memang ada di sekeliling saudara-saudari. Di universiti ini ada Profesor Ulung. Di universiti ini ada 10 atau 12 profesor yang mengetuai kebanyakan daripada trust yang diwujudkan di Majlis Profesor Negara. Di universiti ini, saudara-saudari pernah melihat wajah-wajah kepakaran yang muncul di kaca-kaca televisyen dan di corong-corong radio dan sebagainya. Ambillah tindakan proaktif untuk mengenali pakar-pakar ini.
pakar-pakar yang hebat di pelbagai aras. Kita juga mempunyai keistimewaan sebagai universiti kebangsaan yang dikenali sebagai universiti yang mempunyai makmal alami atau living lab yang sangat terkenal, bukan sahaja di persada Malaysia tetapi persada dunia jua. Tuntutan masa kini ialah untuk kita prihatin kepada masalah dan isu semasa. Sebagai seorang mahasiswa di Universiti Kebangsaan ini, banyak sekali program co-curriculum dan extra-curriculum yang menjemput saudara-saudari untuk terlibat sama sewaktu menjadi mahasiswa. Jadilah seorang mahasiswa yang serius mengenai pengajian akademiknya, tetapi kita ingin saudara-saudara enjoy the journey. Berseronoklah dalam perjalanan baru bermula pada hari ini selepas melafazkan Iqra. Iqra itu turut juga dilafazkan oleh kita semua untuk sama-sama mencari penyelesaian, kekuatan dan kehebatan dan kegemilangan yang baru. Red Umbrella yang dicabarkan oleh Naib Chancellor Datuk Nur Azlan. Universiti ini mempunyai living lab yang terkemuka di Nun di Langkawi sana, yang sempat kita wujudkan dan membantu negara mewujudkan Global Geopark yang pertama. Di Tasik Chini, kita ada juga suatu makmal khas di Fakulti Sains dan Teknologi yang juga menyemarakkan agenda-agenda semasa yang mengimbangkan pembangunan dan konservasi. Turut sama kita wujudkan makmal-makmal hidup ini, alami ini, di Fraser, di Mersing, di Teluk Intan dan juga di Kuala Pilah. Bila kita mendaftar di sesebuah fakulti dan berada di sesebuah college, jangan anggap dinding-dinding itu menghalang kita untuk mencari peluang-peluang dan berinteraksi dengan pelbagai pihak. Carilah, sewaktu musim cuti misalnya, pengalaman pendedahan melalui latihan industri, misalnya di Fakulti Perubatan, di Institut Molekular Biologi UMBI, menawarkan peluang-peluang untuk yang berminat persu kariernya dalam bidang perubatan dan kesihatan mendapat pendedahan sewaktu di tahun 1 lagi pun. Ya, tahun 1, tahun 2 ada apa jua peluang, berinteraksilah dengan para profesor dan ketua-ketua dan pengurusan di sana, dan juga di living lab yang saya sebutkan tadi, juga di 14 institut yang ada di sekeliling kita. Ambillah tindakan proaktif ini sejak tahun pertama lagi. Cuba bayangkan dengan bantuan para pengetua dan para profesor dan ahli akademik, bayangkan apa ingin kita menjadi dalam masa 4-5 tahun akan datang. Perjalanan ini sangat pantas dan dunia bergerak sangat pantas. Perubahan berlaku setiap hari, perubahan berlaku setiap tahun. Sedar-sedar kita nak ucap selamat jalan dah kepada saudara-saudari. Kita nanti akan kagum dengan kejayaan saudara-saudari. Seperti mana kita kagum dengan alumni UKM. Hari ini saya nampak ada Ketua Pejabat Alumni, Profesor Madya Dr. Chang. Di mana Chang? Ya, di belakang sana. Pusing? Sila kenal Profesor Madya Dr. Chang ni. Alumni UKM merangkumi Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dr. Liao dan beberapa menteri yang lain, dan ada pada kalangan kita juga menjadi ketua editor akhbar Dr. Wong, saudara Wong Chun, ketua editor The Star, dan ramai lagi. Sila tanya Dr. Chang, macam mana nak jumpa alumni-alumni yang hebat ini. Alumni-alumni yang hebat di persada Malaysia dan dunia ini sentiasa mengalu-ngalukan kehadiran saudara-saudari. Nah, 400 yang hadir pada pagi ini sangat bertuah. Banyak sangat peluang yang boleh dimanfaatkan. Cuma cabaran yang saya ingin lontarkan, jangan sekadar menunggu jemputan daripada profesor atau pengetua. Ambil tindakan proaktif. Proaktif itu juga kita galakkan melalui persatuan-persatuan pelajar. Sama ada yang berbentuk anak negeri, mahupun persatuan-persatuan yang berbentuk alam sekitar,
konservasi, masyarakat terpinggir dan sebagainya. Pengalaman pelajar yang menyeronokkan ini, kita harap saudara-saudari akan manfaatkan dan dapat kita realisasikan dalam apa rantaian yang kita panggil RICE. Research, Innovation, Commercialization, Engagement. Maksudnya, dalam membelajar apa jua bidang ilmu di UKM, kita juga melihat peluang penyelidikan dan para pelajar juga kita ingin lontarkan semangat berinovasi. Tunggulah dan bertanyalah dengan pejabat inovasi kolaboratif UKM, diketuai Profesor Johanna buat masa ini, yang telah melancarkan program Satu Idea UKM, menggalakkan saudara-saudari memikirkan cara-cara inovatif untuk menyelesaikan satu dua masalah di peringkat universiti. Jangan anggap saya tahun 1, saya tak boleh buat apa-apa. Tidak, kita lontarkan mulai tahun 1. Universiti hebat sukan dan rekreasi. Mana ada universiti yang ada golf course? UKM saja yang ada. Olympic size swimming pool dan banyak lagi fasiliti sukan termasuk stadium yang berstandard tinggi. Ambillah peluang ini bagi yang ingin berkecimpung dengan lebih serius dalam bidang sukan termasuk kriket, hoki, tenis, softball dan sebagainya. Ramai pada kalangan abang-abang dan kakak yang sedang mewakili negara dalam pelbagai bidang sukan. Pelajar sebagai pemimpin masa depan, gunakanlah peluang yang ada pada hari ini untuk 3, 4, 5 tahun yang akan datang sebagai peluang keemasan untuk membangunkan diri, membangunkan institusi, membangunkan universiti, membangunkan negara. Senantiasalah bersama mendaulatkan bangsa, negara dan memberikan nilai tambah untuk kita diri sendiri, keluarga kita, masyarakat kita dan negara kita. Bagi pihak Naib Chancellor dan seluruh warga UKM, selamat datang ke UKM, pilihan yang tepat dan let's enjoy the journey. Sama-sama kita raikan perjalanan ini dengan penuh manfaat. Sekian, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Mazin Mohtar atas ucapan sebentar tadi. Majlis kini diteruskan lagi dengan lafaz ikrar mahasiswa-mahasiswi baru yang akan dipimpin oleh Saudara Muhammad Faiz bin Mahfuz dari Kolej Christmas dan Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat. Dipersilakan. Bahawasanya saya mahasiswa Universiti Kebangsaan Malaysia berikrar dan mengaku bahawa saya akan mematuhi Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 termasuk pindaan-pindaan di bawahnya perlembagaan statut kaedah-kaedah dan peraturan-peraturan yang berkuat kuasa di universiti ini. Bahawasanya saya akan berusaha sedaya upaya mencari dan memperdalamkan ilmu pengetahuan dan menjunjung tinggi kebebasan berbuat demikian. Bahawasanya saya akan memelihara dan meninggikan nama baik universiti dan akan memberi segala hikmat kepada masyarakat. Seterusnya, majlis diteruskan lagi dengan simbolik penyerahan borang aku janji. Dijemput yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Mazin Mohtar, Timbalan Naib Chancellor Ahli Ehwal Penyelidikan dan Inovasi Universiti Kebangsaan Malaysia untuk menerima borang aku janji.
Oleh itu dipersilakan Saudara Muhammad Rizwan Abdul Latif dari Kolej Tun Hussein On dan Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan. Dipersilakan. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berbahagia Profesor Datuk Dr. Mazli Mohtar di atas penerimaan borang aku janji sebentar tadi. Seterusnya hadirin sekalian mohon berdiri untuk nyanyian lagu Ilmu Mutu dan Budi dan varsity kita. Dengan berakhirnya nyanyian sebentar tadi, maka berakhirlah majlis kita pada pagi ini. Mengumumkan perakan keluar ahli-ahli akademik dan dipti kehormat.